Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Saya Fazli Fuad akan bersiaran bersama dengan anda dalam satu lagi program terbaru terbitan bernama TV Suara Ramadan. Dan program ini merupakan sebuah program yang akan membincangkan topik berkaitan normal baharu Ramadan, tip dan amalan sepanjang bulan Ramadan. Saya juga akan ditemani oleh tetamu jemputan setiap minggu dan ini merupakan episod pertama dalam Suara Ramadan yang akan bersiaran selama setengah jam sepanjang bulan Ramadan. Baik, saya rasa tak terlambat ya untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Kita sangat bertuah kerana masih berpeluang ya untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Ramadan untuk tahun ini sungguh cukup luar biasa kerana ianya datang dengan pakej Perintah Kawalan Pergerakan dan kita memang tidak boleh ke mana-mana, kita harus duduk di rumah saja. Tiada lagi berpeluang untuk kita solat secara berjemaah, berterawih di masjid ya, tiada lagi untuk kita menjengah ke bazar Ramadan dan sebagainya. Positif dan sentiasa bersyukur haruslah menjadi fokus utama kepada kita sebagai umat Islam. Lebih lagi kita berada dalam era normal baharu. Jadi untuk bercakap berkenaan Ramadan luar biasa ini, iaitu dalam Ramadan tempoh PKP ini, saya menjemput seorang yang sangat berkaliber, sangat berilmu dan seorang tokoh agamawan yang sangat dihormati. Kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohamed Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Kerana sudi hadir. Kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ini terlalu banyak agendanya dari pagi sampai ke malam. Okey, baik Datuk. Saya rasa soalan ini memang acap kalilah ditanyakan kepada Datuk ya. Kita berada dalam new normal ya, Ramadan dalam tempoh kita fasa PKP, COVID-19 dan sebagainya. Kalau sebelum ini, Ramadan sebelum ini Datuk, kalau bila ditanya apakah kelainannya, mungkin ada yang kata suami baru, isteri baru, anak baru, tetapi dalam tempoh Ramadan kali ini semuanya sama. Bukan sahaja kita yang berada dekat Malaysia ini terkesan, malahan serata dunia. Mungkin Datuk boleh kongsikan apakah cabaran yang mungkin dihadapi kita berada dalam bulan Ramadan ketika kita melanda ketika penularan COVID-19 ini. Terima kasih Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bernama yang sudi jemput saya ke sini pada hari ini dan juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak wa kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang penuh dengan istimewa menjadikan ia Ramadan terbaik bagi kita. Berbalik kepada persoalan yang saudara Fazli tanya tadi tu, saya nyatakan bahawa memang biasa yang kita lalui apabila Ramadan, bukan semata-mata kita. Saya sendiri pun ada banyak masa belajar di Arab Saudi, di Syria, di Jordan. Bila kita berjalan tu kita tengok budayanya hampir sama. Pergi masjid, terawih, makan, more, berbuka puasa, kunjung-mengunjung. Kalau tempat kita lagi istimewa ada bazar Ramadan. Tapi semuanya itu sudah berbeza yang amat ketara untuk tahun ini. Dek kerana PKP. Saya melihat cabaran seperti ini adalah satu cabaran yang akan memberi kepada kita sebagaimana yang disebut tadi new normal. Kita mula kehidupan yang luar biasa saat kita tak boleh keluar, tak boleh pergi mari, tak ada bazar Ramadan, disuruh duduk di rumah. Tetapi bila kaji betul-betul, tengok dengan rasaan penuh positif, kita nampak bahawa kesannya cukup baik. Saya sejujurnya saya kata, kalau dululah bulan Ramadan, boleh bilang saya buka puasa berapa banyak di rumah. Ini saya kalau wakil-wakil rakyat ataupun menteri-menteri yang lain dulu, mereka atur dengan kawasannya, dengan kementeriannya, dengan jabatannya dan seumpamanya, termasuk dengan peringkat tertinggi. Tapi Alhamdulillah sekarang ni, tahun ni kita boleh dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan keluarga kita. Jadi cabaran ni sebenarnya
memberi keuntungan kepada kita. Baru kita tahu keadaan rumah tangga kita, bab makan, bab minum, seumpamanya. Saya cakap ikhlas lah. Contohnya, kita duduk di rumah, kita boleh updatekan anak-anak kita berapa banyak dah baca Quran, khatam Quran. Ada yang anak-anak yang 2 hari sekali khatam Quran. Saya kagum. Dan perkara macam ni kita boleh latih mereka baca Quran. Begitu juga sembahyang berjemaah dan seumpamanya. New normal, walaupun kita berada di rumah, tapi kita menjadikan rumah tangga kita ini hidup dengan agenda Ramadan yang dipanggil sebagai mausimul khairat. Masalah kita tak boleh keluar apa-apa, kita inovasikan dengan cara masak, kita kreativitikan semula cara kita masak, minum, pilihan yang ni. Dan saya nampak satu perkara yang cukup baik, kita tak payah terkejar-kejar nak pulang daripada kerja sebagai contoh. Ini kebanyakan. Jadi yang ini juga kita tengok cara positif, insya-Allah kita tidak akan rasa stres dan beremosi ketika sambut Ramadan kali ini. Dan jadi sebagai persiapan kita sebagai umat Islam, bagaimanakah caranya untuk kita mengumpul seberapa banyak pahala? Kalau boleh ni, bulan Ramadan tahun ini kita nak 100% lah dapat pahala ni. Bagaimana, Datuk, persediaan dan juga persiapannya? Okey. Pertama sekali, suka saya nyatakan bahawa kita betulkan mindset kita, minda kita, kefahaman dan makrifah kita berkenaan bulan Ramadan ini. Sebenarnya bulan Ramadan ni bulan di mana catatan kemenangan Islam dengan bergaya cukup banyak. Kalau saya nak baca memang panjanglah. Sebagai contoh, Perang Badar bulan Ramadan. Turun Al-Quran pun pada bulan nuzul Quran pun pada bulan Ramadan. Persiapan nak berlawan tentera kafir Quraisy khususnya pada peperangan Uhud, persiapannya bulan Ramadan. Peperangan berlaku bulan Syawal. Jadi maknanya bulan Ramadan ni bulan yang hebat. Peperangan Zallaqah yang berlaku pada bulan Ramadan. Yusuf ibn Tashfin boleh mengalahkan tentera musuh pada bulan Ramadan. Cerita termasuk yang mutaakhir bila Mesir bergabung dengan Syria melawan dengan tentera Israel pada bulan Ramadan. Maknanya, poin yang saya nak sebut, bulan Ramadan ni kalau kita faham, bulan mencatat kemenangan. Jadi, apa kata kita mengambil semangat bulan Ramadan ini, kita mengaktifkan semangat kita untuk kita lonjakkannya, untuk kita raih pahala. Sebab bulan Ramadan ni Allah beri tawaran cukup besar. Kalau kita tengok sedekah bulan Ramadan, Nabi kata bila ditanya ayu sadaqati afdal, apakah sedekah paling afdal, Nabi jawab sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Kalau kita tengok bagaimana imam-imam besar bulan Ramadan dia banyak khatam Quran. Kalau kita tengok bulan Ramadan, Rasulullah SAW galakkan kita membuka puasa orang lain untuk jamuan makan. Masa buka puasa tu kita jamu dia. Sekarang ni kita tak bolehlah ajak ke rumah, tapi kita hantar makanan ke rumah masing-masing mengikut SOP yang ditetapkan lah, melalui GrabFood ke Food Panda ke, suruh hantar, kita order bagi pihak jiran kita dan seumpamanya. Sekurang-kurangnya kita telah meraih hadis Nabi SAW, man fatara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a. Siapa beri buka puasa orang tu, dia dapat pahala orang tu dengan pahala orang tu tak kurang sikit pun. Maknanya kita boleh buat banyak benda, insya-Allah. InsyaAllah, ya. Dan ianya merupakan salah satu kerugian yang cukup besar, Datuk. Andai kata kalau kita tidak memahami konsep dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tidak melakukan pelbagai amal ibadah. Baik, Datuk, kita nak berhenti seketika. Sekembali nanti banyak lagi soalan yang akan kami ajukan pastinya dalam program Suara Ramadan. Ya, bertemu kembali pastinya dalam program Suara Ramadan, dan kita bertuah kita masih lagi bersama dengan Ya Muhammad, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Baik, Datuk, kita tahu bahawa bulan Ramadan bulan yang sungguh mulia. Tadi Datuk pun ada katakan bahawa sesiapa yang menderma di bulan Ramadan ini maka pahalanya berlipat kali ganda. Tetapi dalam fasa sekarang ini kita perhatikan dalam media sosial ni ada di antara kita yang mungkin terlepas pandang tentang perkara ini, ada yang upload gambar, video dan sebagainya di media sosial, tetapi ada yang
mengatakan bahawa ganjaran itu mungkin mereka tidak dapat sangatlah kan. Sebab apa? Sebab mungkin berlaku riak di situ. Bagi pandangan Datuk sendiri bagaimana? Terima kasih, soalan yang cukup menarik. Isu kita sedekah ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan hadis Nabi juga sebut bahawa sedekah ni ada dua jenis. Satu, sedekah dalam bentuk zahir dan nyata. Kita beri, nampak orang tengok satu. Satu lagi dalam bentuk kita mengikhfakan. Ikhfa ni maknanya menyembunyikan sedekah. Maka dua-dua tu baik. Mana yang lebih baik antara keduanya? Yang menyembunyikan sudah barang tentu dia ni lebih kepada pahala dari sudut tidak ada riak. Tetapi yang beri secara langsung ini, kalau dia jaga daripada riak, maka dia tak jadi masalah. Dengan kalau dia niat pula, bila dia bagi ni akan memberi satu semangat kepada orang lain untuk mengikut. Ada satu ketika tu Nabi SAW dia jemput orang supaya sedekahlah, suruh orang sedekah kerana nak menggerakkan satu aktiviti. Jadi orang tak apa nak sedekah. Akhirnya datang seorang bawa dengan hanya segenggam ataupun sekepal daripada makanan sedekah. Dengan sebab dia buat macam itu, orang lain pun ikut semua. Maka Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat satu sunnah yang baik, dia dapat pahala dan pahalanya itu akan berterusan kepada siapa yang mengikutnya sampai hari kiamat. Jadi dalam isu ni, siapa yang nak sedekah secara zahir, secara nampak, pertama sekali jarakkan daripada riak. Yang kedua, niat supaya dengan sedekah ini akan membawa kepada ramai lagi yang boleh sedekah dengan lebih baik, lebih banyak daripada itu. Dan yang ketiga, jarakkan daripada kita ungkit-ungkit sedekah. Summala yutbi'una ma anfaqu mannan wala azah. Jangan bila kita sedekah ke orang tu kita ungkit-ungkit, jangan. Dan yang keempat, bila kita sedekah biarlah kita kerana Allah Taala. Kerana itu, kenapa Nabi sebut al-yadun uliya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'un. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah, tapi mulakan dengan keluarga yang dekat. Jadi di situ menunjukkan kadang-kadang dengan sebab ni sedekah ni ada orang tahu. Dan kadang-kadang kita nak sembunyi pun kadang ada orang tahu. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin kita boleh tengok juga situasi yang krisis kepercayaan. Contohnya, mak ni bagi kepada Ali, mung sedekah duit RM1,000. Ali pun ambil senyap je. Dia kata sedekah dah. Jadi bahan evidence bukti tu. Tapi kalau dia pergi dekat dengan Fatimah, dia bagi, dia pergi dekat Abu Bakar, dia bagi, dia pergi dekat Qasim, dia bagi, dan ni. Jadi hati orang tu kan bagi tu yakin, kau ni betul-betul. Tulis pula dengan berapa contohnya lah, tapi benda tu nampak macam tu, tapi dia maklumkan. Artinya di sini trust, kepercayaan dan keyakinan itu tinggi. Setengah orang dia nak evidence, dia nak bukti macam itu. Oleh kerana itu jawapannya macam itulah. Artinya sedekah secara terang-terangan boleh, sedekah secara sembunyi boleh. Dalam keadaan nawaitu mestilah kerana Allah Ta'ala. Betul. Kalau kita lihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 274, di mana kepada mereka yang mungkin memberikan sumbangan, ya, tidak kiralah sama ada siang ke malam, secara sulit ataupun terbuka, maka golongan itu juga bakal memperoleh pahala, kan Datuk? Kan? Jadi Datuk, masa amat menceburi kita, Datuk, kan? Banyak lagi sebenarnya soalan yang akan diajukan, tetapi disebabkan masa kita agak suntuk, terpaksa kita berakhir di sini. Terima kasih, Datuk, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan diharapkan apa sahaja yang telah pun diperkatakan oleh Datuk tadi kita jadikan pedoman dan kita jadikan iktibar sepanjang kita melalui tempoh Ramadan Al-Mubarak, ya. Dan semoga kita mendapat pelbagai manfaat. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita akan ke segmen tip dan juga kelebihan berpuasa.
Baik, bertemu kembali dalam program Suara Ramadan. Untuk segmen terakhir kali ini, saya ingin bawakan penonton semua untuk jawab soalan yang selalu menjadi percakapan setiap kali bulan Ramadan tiba. Antaranya ayat seperti, betul ke dengan berpuasa boleh menyebabkan otak kita ni lemah, lupa, letih? Itu yang selalu kita dengarlah kalau kita ni berpuasa. Jadi untuk menjawab persoalan ini, jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Pernah dengar orang sebut, alamak lupalah, nak buat macam mana aku puasa kan? Ini antara kenyataan yang berbentuk mitos, salah yang dikaitkan dengan puasa. Kenapa? Saya jelaskan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizal Abu Bakar. Mitos pertama yang selalu diulang-ulang, diucap-ucap oleh manusia ialah puasa jadi lupa, puasa jadi tak larat, puasa jadi lemah. Sedangkan dalam sejarah Islam, peperangan pertama berlaku semasa bulan Ramadan. Umat Islam berperang pada waktu itu. Ada kekuatan yang luar biasa. Jadi kenyataan tadi yang mengaitkan puasa dengan lupa adalah mitos. Kenapa? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ianya dalam diri kamu, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengkaji, tidakkah kamu menganalisa? Jadi apabila kita mengkaji dan menganalisa apa yang ada dalam diri kita, terutamanya otak manusia, dalam kajian neuroscience mendapati apabila kita berpuasa, kita menguatkan kuasa memori kita. Luar biasa. Nah, bagaimana benda ini berlaku? Mudah saja tuan-puan. Bila kita berpuasa, otak mengeluarkan sejenis protein yang bernama BDNF ataupun Brain Derived Neurotrophic Factors. So apabila BDNF ni dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam pusat memori dan dia bekerja sebagai baja ataupun fertilizer. Dia buat apa? Dia suburkan sel-sel otak di pusat memori yang bernama hippocampus. Jadi bayangkan, dia hidupkan balik sel-sel baru dan sebagainya supaya otak bahagian memori ni menjadi sangat kuat, sangat power. Sebab itulah orang kebanyakan lagi cepat menghafal semasa berpuasa berbanding dengan waktu bukan berpuasa. Jadi kenyataan yang saya sebutkan tadi, lupalah sebab berpuasa, itu adalah salah, mitos yang sepatutnya tak dikaitkan langsung dengan berpuasa. Yang kedua, kehebatan berpuasa ni kepada manusia ialah dia memberi tenaga kepada otak yang datangnya daripada green energy. Green energy itu luar biasa. Sebab apa? Sebab dalam tubuh manusia, bila kita berpuasa, berlaku proses recycle. Hebat kan? Allah ciptakan benda ni untuk kita. Jadi apa yang berlaku? Kita ada sel-sel yang rosak, yang sakit dan sebagainya. Jadi semasa kita berpuasa, tubuh kita dah tak dapat sumber tenaga daripada makanan yang kita ambil. Jadi dia akan beralih kepada sumber-sumber ini. Sel-sel yang dah rosak ni, dia akan ambil, kumpulkan dan jadikan sebagai bahan bakar yang beri tenaga kepada tubuh dan kepada otak manusia. Ini yang luar biasa. Jadi kita makan, tuan-puan, tenaga itu dia akan masuk ke dalam liver manusia ataupun hati manusia, dan benda itu dinamakan glycogen. So, bila kita berpuasa, glycogen ni turun. Nah, bila sampai satu peringkat, sampai ke puasa yang ke 10 jam, jadi bermulalah pada waktu itu, the moment glycogen ni semakin rendah, sel lemak mula akan dimasukkan, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam liver dan diproses menjadi tenaga baru, dan berlakulah bahan bakar yang datang dari lemak, bukan datang daripada sumber makanan yang kita ambil. Sebab itu badan kita akan jadi lebih slim, dan slim sebab badan menggunakan lemak sebagai bahan bakaran semasa kita berpuasa. So hebat, dan bahan bakaran ini dikenali sebagai green energy daripada tubuh kita. Itu hebatnya berpuasa. Dan berpuasa, tuan-puan, tidak patut dikaitkan dengan lupa, tidak patut dikaitkan dengan lemah,
sebab 60% bahan bakar semasa berpuasa datang daripada lemak yang dibakar ataupun ketones hasil daripada proses glycogen ini kepada yang lemak yang dikeluarkan masuk ke dalam liver ataupun hati manusia yang diproses sebagai tenaga. So bayangkan kita dapat tenaga yang lebih bersih yang datang daripada bahan bakar yang kita tak nak, lemak yang berlapis-lapis tu, dan kita jadi slim, otak kita jadi bagus. Kenapa? Sebab yang saya sebutkan tadi, BDNF itu juga bertindak untuk powerkan pembelajaran. Apa? Powerkan pembelajaran kita. Jadi hebatnya berpuasa, belajar jadi bagus, pusat memori jadi lebih bagus untuk mengingat, dan tubuh kita menggunakan green energy sebagai sumber tenaga daripada bahan bakar terbuang dan ada dalam tubuh kita. Itulah hebatnya berpuasa, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang bersama saya Dr. Rizal Abu Bakar. Baik, terima kasih Dr. Rizal yang menjawab ya soalan yang mungkin sebelum ini bermain di fikiran ramai. Ada orang cakap, apa, kalau berpuasa ini kita rasa letih kan, otak kita ini tidak berfungsi, kita rasa macam lesu dan sebagainya. Tapi Dr. Rizal dah katakan tadi bahawa andai kata kalau kita ni berpuasa, ianya boleh menguatkan kuasa memori kita dan juga memberi tenaga kepada otak kita. Nampak tak? Pelbagai sebenarnya kelebihan andai kata kalau kita ni terus saja berpuasa. Baik, seterusnya kami akan sediakan kepada anda 5 amalan yang harus dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Mungkin anda tak ada idea kan? Okey, jom sama-sama kita saksikan. 5 amalan di bulan Ramadan semasa PKP. Pertama, bangun tidur dan segera berwuduk. Tujuannya agar terhindar dari hasutan syaitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kedua, amalkan solat berjemaah bersama keluarga mengimarahkan bulan Ramadan. Sentiasa berdoa meminta keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, lazimkan amalan membaca Al-Quran kerana Al-Quran mempunyai nikmat mukjizat yang banyak. Keempat, lewatkan bersahur dan awalkan waktu berbuka kerana ini adalah amalan sunnah Nabi. Baik, itu dia tadi amalan-amalan yang harus kita lakukan ya sepanjang bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia ini. Sebab apa? Sebab kita ni memang menantikan bulan Ramadan ya. Sepanjang tahun kita menantikan bulan Ramadan kerana bulan Ramadan ini bulan yang sungguh mulia untuk kita mengumpul seberapa banyak pahala. Walaupun kita berada dalam fasa PKP, duduk di rumah, tetapi kita juga boleh melakukan pelbagai amal ibadah. Suara Ramadan telah sampai ke penghujung rancangan. Semoga apa yang telah pun kami berikan tadi dapat memberikan kepada anda di luar sana pelbagai manfaat kepada kita semua. Tanamkan azam kita supaya Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang paling terbaik. Saya Fazli Fuad, insya-Allah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Ramadan.